ila hati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in ila qarabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa li muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa ila ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in awsilillahumma rahmataka wa ridwanaka alaina wa alaihim wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina pada mereka yang, pada kita semua, pada mereka yang pada saat ini Allah uji dengan ujian kesenangan, ujian kesusahan, kesedihan, kemalangan, dan mereka yang diuji dengan ujian wabak yang mengancam nyawa yang masih belum berkesudahan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita hadir pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan yang serba terkawal ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dengan turunnya malaikat bersama-sama dengan majlis ilmu ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita, kepada mereka ini kekuatan, kesembuhan, kemenangan. Allah kurniakan kepada mereka ini segala macam bentuk bantuan dan kemudahan urusan, dan Allah hindarkan, tamatkan segera wabak ini ya Allah. Ataupun sekurang-kurangnya pada hati kita Allah kurniakan ketenangan, ketabahan dan kesabaran. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa ala nabiyyina al-mustafa sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna bi rahmatika rabbi idza syi'ta sahla. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Yang saya mulakan adalah tuan imam, tuan guru, orang-orang alim di kalangan kita, para asatizah yang saya hormati, staf kepimpinan Surah At-Taqwa yang kita sayangi ini, seterusnya sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah dan kurnia Allah, betul-betul Allah uji kita lah tuan-tuan. Betul-betul Allah nak ajar kita. Tidak ada tahun sebelum ini yang kita lalui dalam kehidupan kita yang tidak melahirkan imam-imam tarawih yang ramai. Tidak ada tahun-tahun yang kita lalui yang ramai di kalangan imam-imam Aidilfitri. Dan tidak ada juga, tidak pernah terjadilah tuan-tuan. Maknanya sembahyang berjarak-jarak ni bukanlah ikut hukum fiqah dia, memang tak adalah out of the book lah. Cuma apa yang ada hari ini adalah disebut sebagai darurat. Kita masih lagi dalam darurat. Darurat ni tuqaddar biqadariha. Darurat ini maknanya kita lalu juga. Jangan sampai darurat sampai tak mau sembahyang Jumaat. Ada orang duk pakai darurat tu sampai sekarang kan. Tak pergi sembahyang Jumaat bang. Darurat. Pasal apa? Pasal masjid dah penuh. Macam mana tak penuh? Macam mana tak penuh? Kita tak berusaha pun untuk pergi. Kan? Pakai buah darurat tadi lah. Mana kalau pakai yang ni tuan-tuan, yang ni duk ada, kemudian susunan-susunan yang berjarak-jarak, kita berada dalam suasana darurat yang kita tak tahu entah bilalah kesudahan darurat ini. Tetapi walau bagaimanapun tuan-tuan, saya bila mula-mula start berkuliah balik selepas daripada PKP ni lah tuan, start berkuliah balik tuan, saya tengok di surau, ialah surau tempat kita jugalah, kawasan-kawasan kita juga. Saya masuk, saya tengok tuan yang di dalamnya ada orang tua-tua
Orang tua-tua ni kalau ikutkan Kementerian Kesihatan ni tak bagi lah kan. Maknanya kalau boleh hindari, kalau boleh lepas semayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu ada doa lebih kurang apa kan, bangkit semayang sunat di rumah. Menengokkan keadaan dan suasana tuan-tuan, Allahu akbar, rasa sebab kan, sebab begini sifat dia hamba-hamba Allah, yang macam mana Allah buat supaya kita tak boleh datang ke rumah Allah, tapi bila dibolehkan, dibuka dan dibenarkan masih lagi datang. Masih lagi datang. Masih lagi datang, walaupun dia tahu dia sebenarnya berada dalam suasana yang terancam nyawa, datang juga. Dia juga susun macam inilah. Ada syarat yang dibagi, bawa sejadah sendiri, bawa ni topeng muka dan sebagainya. Bawa buatlah. Janji dia tak boleh duduk diam. Tak boleh dia duduk di rumah dengan hati dia meronta-ronta untuk nak datang ke majlis ataupun ke solat berjamaah ni dan datang untuk mendengar majlis ilmu. Bukan tak boleh. 3 bulan kena kurung duk tengok YouTube saja tuan-tuan. Kan? Tak ada kuliah. Tak dengar kuliah. Kan? Dengar kuliah YouTube lah. Sekali YouTube sekali kuliah, lepas tu dia meraban pergi tempat lain pula. Kan? Orang review kereta lah, handphone baru lah, apalah. Itulah masalah dia. Betul? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu benda point saya nak sebut pada tuan-tuan adalah Allah kenal siapa dia yang di dalam hati dia sungguh nak mari ke rumah Allah. Allah kenal. Allah kenal. Sebab tu kena azam lah. Kita ni syukur banyak-banyak kepada Allah, dan kita azam mulai pada hari ini. Allah dah bagi petanda lah. Ada orang yang Allah pilih untuk datang ke rumah Allah, ada orang yang Allah belum lagi bagi izin, tak sampai lagi kan. Jadi kita yang terpilih untuk datang ni, walaupun terpaksa isi borang. Sini pakai isi borang lah, tak ada isi nama, walk in lah, walk in isi nama masuk. Setengah tempat buka hari Rabu, buka dia punya sistem tu, buka hari Rabu, hari Khamis tu habis dah. Mana siapa yang lambat tak boleh masuk lah. Ada setengah-setengah masjid dia buka pukul 12. Pukul 12 dia buka masjid, pukul 12.30 tutup lah. Penuh lah tuan-tuan. Begitu Allah nak ajarkan kita. Sebelum ni tak berapa peduli sangat dengan rumah Allah ni kan. Jadi sekarang ni bila kita dapat sampai ke rumah Allah hari Jumaat, yes, ada orang sampai duduk selfie, ambil gambar dia dengan menara masjid kan. Alhamdulillah hari ni dapat tunai solat Jumaat di mana kan. Jaga-jaga jangan sampai ada riak, jangan sampai ada sombong, habis pahala Jumaat habis. Jadi begitulah tuan-tuan Allah uji kita. Kalau tuan-tuan perhati tengok, banyak sangat hikmah yang kita perolehi. Di sebalik kesusahan, kepayahan, ada hikmah dia. Saya sendiri pun tuan, merasalah menulis surat kepada OCS kerana urusan nak keluar kawasan dan sebagainya. Begitulah Allah ajar kita. Sebelum ni tak peduli sangat, mungkin 5 waktu kita main, mungkin dalam 2 waktu je, ataupun 3 waktu, subuh, maghrib, isyak kan. Zuhur dengan asar ni mungkin kita di tempat lain, ataupun mungkin adalah kesibukan kita sendiri. Tapi bila jadi macam ni, merenung kembali tuan-tuan, Allahu akbar tuan-tuan. Sebenarnya Allah nak bagi tahu kita sesuatu. Kena sedar cepatlah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga sebelum ni mungkin kalau kita keluar awal, kita balik lewat, jarang duk tengok anak-anak. Jadi ada masa Allah bagi untuk kita duduk sekali dengan anak-anak, baru kita tahu dia boleh mengucap tak boleh mengucap, baru kita tahu dia boleh baca surah Amma Yatasaalun, baru kita tahu. Masuk Ramadan baru kita tahu rupanya abang anak kita yang lelaki tu dah besar dah, rupanya dia dah boleh baca dah kan. Dia boleh baca dah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah apa? Surah Kahfi, yang kita pun kadang-kadang tersalah juga kan. Kita pun hafal juga, tapi kadang-kadang tersalah. Tapi anak kita boleh lah. Barulah kita dapat tahu potensi pada waktu yang begitu. Dan banyak benda-benda lain yang menjadi hikmah daripada musibah yang menimpa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu, kalau tuan-tuan masih ingat, saya revise je lah sikit. Mungkin tuan-tuan pernah ingat yang lalu, tapi lalu bila tak tahu. Tapi kalau tuan-tuan masih ingat, kita ada bercakap tentang
Husain bin Sailam, iaitulah Abdullah ibn Salam. Kalau tuan-tuan, kalau tak silap saya, kalau tuan masih ingat, Abdullah bin Salam ni adalah orang Yahudi. Dia ini masuk Islam ketika Nabi dah pindah ke Madinah. Dalam ramai tu dia sebutlah dalam periwayatan tu, dia kata ketika orang ramai dekat Madinah ni, ketika Nabi satu ketika orang tengah di Madinah ni ramai orang, dan tiba-tiba orang berhenti buat kerja. Orang berhenti buat kerja dan orang bertumpu kepada satu tempat masuk ke Madinah ni. Dalam ayat tu disebut injafalan nas, maknanya orang ini tengah buat kerja ni semua pakat berhenti, semua tumpu pada satu tempat, kerana ada satu orang jerit. Dia kata Nabi dah datang, kan? Lalu mereka pun pergi dekat tumpuan tu, dan ini mengimbau sejarah penghijrahan Nabi SAW, kan? Jadi maknanya bila orang semua pakat bertumpu, dia kata salah seorang di antara mereka yang bertumpu tu adalah aku, kata Abdullah ibn Salam. Tuan-tuan, Abdullah bin Salam ni adalah orang Yahudi yang menjadi rujukan orang-orang Yahudi di Madinah. Kan di Madinah ada suku kaum Aus dan Khazraj, ada Bani Nadir, ada Bani Mustalik, kan, yang Yahudi, kan, yang kemudiannya dihalau keluar daripada Madinah, kan. So mereka ni merujuk apa-apa berkaitan dengan agama, dia akan rujuk pada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni menjadi rujukan. Dan dia dihormati, dan dia ni dipandang tinggi oleh orang Yahudi ni tentang berkaitan dengan Taurat, Injil dan sebagainya. Orang refer pada dia, sehinggalah dia ni, sebab dasarnya adalah kebenaran, maka dia dengar orang bercakap tentang Muhammad telah lahir, telah muncul seorang Nabi di Mekah apa semua, tapi dia tak berkesempatan tengok. Akhirnya bila sampai masa Nabi sampai ke Madinah, maka dia dengan mata hati dia, dengan ilmu Taurat, ilmu Injil yang ada pada dia ni, dia bila nampak, dia tengok tu, dia kata, tahulah aku bahawa wajah Muhammad ini laisa biwajhi kazzab, bukan muka penipu, kan? Bukan muka orang yang menipu. Dia tengok tu, dia tahu, dia kata this is the man. Inilah dia orang yang disebut sebagai Nabi akhir zaman. Jadi bertitik tolak daripada situ, dia pun tengok Nabi masuk. Kemudian sampai satu tempat, Nabi, orang semua pakat berhenti daripada duk jerit, berhenti daripada duk sebut tala'al badru alaina, semua tu pakat berhenti. Maka Nabi sudah bagi khutbah satu. Nabi kata ya ayyuhan nas. Ni baru pindah daripada Mekah ke Madinah, dia masih guna, Nabi kita masih guna ya ayyuhan nas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita perhati dalam Al-Quran, khitab ya ayyuhan nas ini adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah ketika di Mekah. Ayat turun sebelum hijrah. Bila dah hijrah ke Madinah, ayat yang biasa turun daripada Al-Quran bunyi ya ayyuhallazina amanu. Sebab orang ya ayyuhan nas tadi, sebahagian daripada nas tadi manusia. Jadi sebahagian daripada nas ni sudah pun beriman, maka mereka dapat pergi ke Madinah membina negara sendiri di Madinah. Jadi maknanya selepas pada hijrah di Madinah, ayat turun tak sebut dah ya ayyuhan nas. Ayat turun ya ayyuhallazina amanu. Jadi maknanya membawa daripada perjalanan Nabi yang baru sampai ke Madinah, Nabi masih pakai khitab ya ayyuhan nas lagi. Sebab apa? Sebab perjalanan hijrah yang panjang daripada Mekah ke Madinah itu belum ada lagi ayat yang turun. Yang selepas hijrah ayat turun ya ayyuhallazina amanu tak ada lagi. Maka Nabi masih guna terms and condition yang lama. Kan Nabi sampai Nabi kata ya ayyuhan nas. Ini pesanan yang saya ingat tuan-tuan pun ingatlah, saya pun banyak kali kalau di sini dulu-dulu pun ada saya sebut hadis ni. Hadis ni sebut Nabi sebut pertama sekali ya ayyuhan nas afshus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Dalam syarah tu kalau kita tengok, salam ni adalah keselamatan. Selain daripada lafaz assalamu alaikum, waalaikumsalam, dia juga merupakan keselamatan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata al-muslim man saliman nas, kan? Man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Maknanya dia menyelamatkan orang, man saliman nas, orang yang menyelamatkan orang lain daripada kejahatan lidah dia dan tangan dia. Ni orang muslim.
Kemudian ada hadis lain, hadis yang sama Nabi sebut al-mu'min man aminahun nas, kan, ala amwalihim wa anfusihim. Kemudian Nabi sebut tentang al-muhajir man hajara dzunuba wal khotoya, hadis begitulah. Orang Islam dia mesti pastikan orang di sekitar dia selamat daripada kejahatan mulut dan tangan. Maknanya orang beriman mesti dia, orang lain mesti aman, harta orang lain, jiwa orang lain mesti aman daripada diganggu oleh orang-orang yang beriman ni. Al-muhajir, kata al-muhajir, orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang berhijrah meninggalkan dosa dan al-khotoya, dan salah silap. Kita pernah berlaku silap satu ketika, kita tinggal silap, tinggal tak mau buat dah. Ini yang Nabi sebut lah. Baik, seterusnya tu, yang pertama Nabi sebut ya ayuhan nas afshus salam, sebarkan salam, sama ada dengan lafaz assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian ataupun maknanya maksud assalam itu sendiri adalah memberi keselamatan. Itu yang pertama Nabi sebut sebarkan salam. Yang kedua wa at'imut ta'am, bagi makan. Bagi makan, maknanya kalau ada majlis, ada kenduri, ada apa semua, bagi makan. Ataupun tak kenduri pun, kadang-kadang di depan taman kita tu ada budak-budak duk main basikal ke apa kan, main basikal petang-petang tu, budak main basikal. Lalu depan taman kita tu, kita pun keluar tengok budak main basikal, kita panggil, ni main sekejap, pakcik buat air sirap, nak tak minum? Tuan-tuan, budak-budak kecil ni, maknanya dia bila kena attract macam tu, dia akan ingat sampai bila-bila. Ni pakcik dia ingat. Kita dulu tentu ada kenangan macam tu, sama ada kenangan baik atau kenangan buruk. Kalau kenangan baik, tentu kita ingat ni pakcik ni dulu waktu dia mancuh teh, waktu nak buat more tu kan, kita sama-sama pi, kita teringat tentang makan yang dibagi tu. Itu yang banyak di kalangan kita yang terlupa benda ni. Sebab tu Nabi sebut wa at'imut ta'am, bagi makan. Bukan ada apa pun, budak tu main tak ada apa pun, tapi tengok dia penat tu, kita panggil main minum sirap ya pun, berapa duit sangat sirap tuan kan, ada kuih-kuih apa ke, nanti esok datang main lagi esok datang main lagi, kita pun prepare benda lain pula. Sehinggalah benda tu menjadi kenangan. Makan benda tak ada apa sangat, tapi makan tu dia jadi kenangan. Begitu juga surau, hendaknya kan, surau ataupun masjid kita buat program semua, ada portion untuk anak-anak, mesti ada makan. Ini menolak, ini tak masuk dengan waktu darurat ni lah. Darurat ni ada peraturan kanak-kanak tak dibenarkan dan sebagainya, tak apalah, tapi mesti ada elemen ini dalam kita punya organisasi, mesti ada. Wa at'imut ta'am, bagi makan. Ataupun kita pergi belanja makan di mana-mana ke kan, tengok ada satu orang dua orang duduk satu meja sana ke, kita pun kan waktu bayar tu bayar sekali lah. Ini benda kita kena terapkanlah dalam kehidupan kita. Yang kedua, wasilul arham. Yang ketiga Nabi sebut sambung silaturahim, hubungi balik siapa-siapa yang kita pernah bergaduh kerana tanah sekangkang kera sebagainya, hubungi balik semula. Sempena dengan dekat nak raya dan sebagainya ni, hubungi semula supaya sambung silaturahim yang terputus. Kerana orang yang sambung silaturahim ni, selain luas rezeki dia, antaranya adalah dia dipanjangkan usia. Cuba perhati tengok tuan-tuan. Saya dalam keluarga saya ada satu orang, kami panggil Pak Lang. Pak Lang ni lebih tua pada ayah saya lagi. Ayah saya, mana dia tua lebih kurang berapa, 5 tahun 6 tahun macam tu lah, dia lebih tua pada ayah lagi. Tapi Pak Lang ni dia jenis cari saudara. Mana saudara dia ada duduk di mana ceruk, tinggal di Felda kan, dulu-dulu orang daripada Kedah, daripada semua pakat pindah duduk di Felda, belah-belah Pahang apa kan, tak jumpa lah adik-beradik kan, dengan perjalanan jauh apa semua. Tapi dia ni satu orang jenis cari orang, dia cari adik-beradik, ni adik-beradik ni keturunan ni, yang ni duduk sini, yang ni ada kat sini, sampai yang duduk dekat mana-mana semua dia ingat. Jenis orang macam ni Allah bagi pada dia satu perkara, panjang usia kan. Saya study tengok, rupa-rupanya memang Nabi sebut orang yang sambung silaturahim, dia panjang usia dia. Sama dengan orang yang rajin bersedekah, dia boleh sembuh penyakit. Ni kita pun tak tahu. Orang mengaji,
Orang mengaji perubatan, berubatlah kan, berubat dengan ubatlah herba ke, dengan apa ke dan sebagainya. Tapi ada satu kaedah perubatan yang banyak orang terlupa. Nabi kata dawu mardakum bisadaqah. Pening kita. Langsung tak ada elemen chemical, langsung tak ada elemen alopati ke apa, perubatan apa ke, tetapi Nabi sebut sembuhkan, maknanya ataupun berubatlah penyakit kamu ni dengan bersedekah. Sungguh tuan-tuan, ini orang terlupa. Kita kalau nak cari dia punya punca tu, mana pula punca dengan sedekah boleh datang sembuh kan. Tetapi itulah dia kehebatan bersedekah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang ketiga, wasilul arham. Yang keempat, wasallu billail wan nasu niyam. Sambung ataupun dia kata wasallu billail, mangkitlah semayang di waktu malam di saat ramai lagi orang yang tidur. Ketika orang sedang tidur, maka ambil kesempatan bangkit di waktu malam semayang. Barulah Nabi kata dia punya ganjaran dia apa? Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. InsyaAllah dengan benda yang kita buat secara istiqamah, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang dapat bahagia di dunia dan yang paling penting mendapat syurga di akhirat. Ini benda hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, maknanya tentang kedatangan Nabi di Madinah. Itu kalau tuan-tuan masih ingat lah, kita dah sebut dah pada pertemuan yang lalu. Malam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sedang mendekati satu hari yang disebut sebagai hari raya korban. Bagi orang yang tunai haji, hari raya haji. Nampak tak? Tahun ni Allah bagi 8 orang ke 7 orang saja rakyat Malaysia untuk pergi tunai haji, instead of yang sebelum ni beratus kan, beratus beribu orang yang naik flight, berapa banyak flight nak pergi buat haji. Tahun ni Allah bagi 8 orang ya. Memang the chosen one lah kan, memang terpilih sungguh lah. Dan kita mendekati disebut sebagai hari raya korban atau hari raya haji, yang hari raya ini sebenarnya lebih besar daripada hari raya Aidilfitri. Ini lebih besar. Pertama besar kerana apa? Kerana pada hari raya korban atau hari raya haji ini ada ibadat yang dipanggil takbir. Dan takbir ini lebih panjang dan lebih lama daripada takbir pada hari raya Aidilfitri. Itu pun kadang-kadang tersasul juga. Aidilfitri takbir berhenti sebaik sahaja sebelum kita tunaikan solat sunat Aidilfitri. Habis solat sunat Aidilfitri tak ada dah Allahu Akbar Allah, tak ada dah. Dia wirid macam biasa aja. Tak ada dah. Habis dah tu. Maknanya sama dengan ibadat bayar zakat fitrah pun terhenti sebelum tunai solat Aidilfitri. Tapi Aidil Adha ni kita disunatkan, kalau kita study tentang takbir ni, dia ada takbir muqayyad, dia ada takbir yang boleh dah bermula dah daripada 1 hari bulan tu boleh dah, tapi jangan duk buat raya lagi orang pening kepala kan. Tapi boleh dah berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi sebut. Ni malam ni kita baca hadis ni. An Abdullah bin Abbas, diriwayatkan hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi, yang Nabi ini bersabda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin. Ni kita tengok dah, ada beberapa isu yang orang terlupa ataupun orang terlepas pandang. Habis kita tengok hadis ni dulu. Ma min ayyamin afdalu indallah. Maksud dia apa? Tidak ada hari-hari yang lebih baik, yang afdal di sisi Allah, walal amalu fihin, dan tidak ada amal pada hari-hari yang lain tu ahabbu ilallah azza wajal, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hazihil ayyam, daripada ni hari-hari ni. Apa dimaksudkan dengan hari-hari ni? Yakni minal ashar, iaitu hari ni, 10 hari ni. Dalam
tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan ni tak ada tuan-tuan memang dah lama tahu ataupun tuan-tuan baru tahu, tapi tak apa, ini merupakan pengetahuan kita lah. Nabi pun tahu kita ni umur tak panjang, sebab Nabi sendiri sebut kan, Nabi sebut kata apa, dia kata umru ummati, maknanya umur umat aku ni ma baina sittin wa sab'in. Ramainya yang ghalibnya antara ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sehingga 70. 60 sampai 70 kan, ghalibnya begitu. Adapun yang lebih itu adalah jarang-jarang ataupun mungkin kadang-kadang. Biasa 50 60. Luar biasa sikit 20. Tu maknanya, tapi Nabi sebut 60 70 tu biasa umur umatku. Dia maknanya Nabi concern tentang umur umat yang pendek. Sebab tu selain daripada Lailatul Qadar, 10 malam terakhir bulan Ramadan, selain daripada tu, selain masa-masa spot yang lain, antara dua khutbah, ketika kita nak ketika azan, antara azan dengan iqamah, maknanya ada masa-masa yang di doa ni mustajab. Tapi disebut juga dalam hadis ini, tidak ada hari yang lebih baik di sisi Allah, walal amalu fihin, dan amalan pada yang kita buat amalan pada hari itu ahabbu ilallah, yang lebih Allah sayang, min hazihil ayyam, yakni minal ashr. Ibnu Abbas dalam menyebutkan hadis ni, dia bersangkut dengan surah Al-Fajri. Tuan-tuan kalau buka surah Al-Fajri, ayat yang mula-mula tu, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr, wal fajri walayalin ashr. Dia disebut walayalin ashr, iaitulah malam yang 10. Wasyaf'i wal watr wal laili idza yas. Itu semua menceritakan tentang keistimewaan malam 10. Bila dikaji balik, Ibnu Abbas sebut yang 10 ini bukan malam 10 akhir Ramadan, kerana 10 akhir Ramadan disebut dalam hadis yang lain. Tapi bila tengok ni, maknanya ulama-ulama menyebutkan inilah yang disebut sebagai 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Kita sekarang berada di bulan apa? Bulan Zulhijjah lah kan. Sehingga disebut tu, dia kata fa'akthiru, ni tengok Nabi sebut fa'akthiru fihinna minat tahlil. Bila masuk sahaja satu malam satu hari bulan Zulhijjah, fa'akthiru fihinna minat tahlil, banyakkanlah lafazkan la ilaha illallah. Sama ada la ilaha illallah itu tunggal macam tu saja, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Janji ada la ilaha illallah. Tapi dia sebut fa'akthiru fihinna minat tahlil, la ilaha illallah, wat takbir. Wat takbir, banyakkan lafaz takbir. Wa zikrillah, ataupun kalau tak boleh wa zikrillah, zikir, mengingat, maknanya mengingati Allah. Wa inna siyam yaumin minha, siapa-siapa yang berpuasa pada 10 pertama Zulhijjah ini, dia kata yu'dalu bisiyami sanah, sama macam dia berpuasa sepanjang tahun. Wih, hebat tuan-tuan. Sebelum ni apa yang puasa sepanjang tahun? Man shoma sittatin min Syawal, siapa yang puasa 6 hari pada bulan Syawal selepas daripada Ramadan kan. Maknanya seperti mana dia dapat pahala berpuasa sepanjang tahun. Tu 30 hari pada bulan Ramadan, kemudian disertai dengan 6 daripada bulan Syawal. 3 campur 30 tambah 6 jadi 36, sama dengan 360 hari setahun kan.
Maknanya rupa-rupanya ada riwayat hadis yang menyebutkan tentang ni 10 malam yang pertama bulan Zulhijjah. Tapi kita dah berada pada malam yang ke 9. Betul tapi tak apalah, yang penting kita dapatlah. Betul siapa yang dapat buat puasa bagus lah. Dia kata inna siyam yaumin minha, maksudnya siapa yang berpuasa satu hari pun dia kata yu'dalu bi siyami sanah. Maknanya dia menyamai puasa satu tahun. Wal amalu fihin, maknanya siapa yang buat amal, amal kita yudha'af lahu bi 700 dha'fin. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dan siapa-siapa yang buat amal padanya, maka amal dia itu yudha'af lahu, digandakan bi 700 dha'fin, digandakan dengan 700 kali ganda. Sungguhlah yang ni memanglah kan ada ayat Al-Quran yang sebut masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali ambatin kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Siapa yang sedekah di jalan Allah, seumpama dia menanam sebiji benih, yang sebiji benih ni bila pecah jadi 7 tangkai, dan setiap satu tangkai itu ada 100 biji benih lain pula pada satu tangkai. Dia ada 7 tangkai, maknanya 700 kali ganda. Sungguhlah disebut ni, sungguhlah wal amalu fihinna yudha'af lahu bi 700 dha'fin. Siapa yang beramal pada 10 awal ni yudha'af lahu bi 700 dha'fin, digandakan dengan 700 kali ganda. Malah Allah boleh menggandakan lebih daripada itu kalau Allah hendak. Semua tu bergantung kepada rahmat Allah dan keikhlasan kita. Bukan nilai satu perkara lah, tapi ikhlas. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, fahamlah kita bahawa maknanya yang orang sering terlupa tentang 10 malam yang pertama pada bulan Zulhijjah ini. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambil manfaat sungguh-sungguh. Kita ada baki lagi malam, dia ada 2 lah. Satu malam ni untuk besok, dan malam esok untuk malam raya. Jadi esok jatuh hari, esok hari Khamis hari Khamis jadi hari wukuf di Arafah. Betul maknanya bagi orang-orang yang tak menunaikan haji, disunatkan juga berpuasa, maka termasuk dalam puasa ni. As-siyamu min yaumin minha yu'dalu bisiyami sana. Buatlah tuan, takat mana kita larat tu buatlah. Siapa yang tunai haji, dia tak disunatkan untuk puasa, disunatkan wukuf. Wukuf tu maknanya wukuf di Arafah itu dia bukan sunat, dia sebahagian daripada kerja haji yang ditunaikan. Sebab tu kita ambil manfaat lah. Tahun ni tak ada orang boleh pergi haji kecuali 8 orang. Jadi kita ambil manfaat, dapat puasa pada hari Arafah, dan kemudian kemudian kita hidupkan malam tuan-tuan, mangkit awal sikit daripada sembahyang subuh, mangkit 2 rakaat lah, macam biasa-biasa lah, macam selalu niat je kan. Niat esok nak bangkit awal kan, makna niat kira dah 3 bulan dah duk makan pahala niat saja kan. Malam ni kita bangkit awal sikit, makna esok pagi kita bangkit awal sikit, dapatkan 2 rakaat sekurang-kurang. Doa lah. Kalau malas sangat pun tuan-tuan, duduklah di katil tu. Tak larat apa ambil sembahyang, duduklah katil tu kan. Ya Allah, ingat macam tu ya. Ya Allah, dosa aku banyak sungguh ya Allah. Ya Allah, aku ni berdosa banyak sungguh. Lama dah hidup ya Allah, masih lagi berdosa. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Dengan dosa yang aku ada, yang banyak dosa ni ya Allah, masih lagi kau bagi rezeki, masih lagi kau panggil untuk aku dapat masuk ke rumahmu ni ya Allah. Itulah, duk kenang macam tu jadilah kan. Walaupun lagi baguslah kalau dalam semayang, lagi baguslah. Tapi kalau boleh kenang yang macam tu pun tuan-tuan, pada 1/3 malam menjelang waktu subuh, tuan-tuan akan dapat satu perkara besar yang bukan semua orang dapat. Renung balik kita punya zaman-zaman silam kita, minta ampun kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu perkara lagi sebelum kita berakhir. Siapa yang belum korban, tuan-tuan ikhtiarkanlah. Ada kutiklah duit celah-celah kosen ke mana ke apa. Buatlah korban tuan-tuan. Azamlah, jangan terlepas. Setiap tahun buatlah.
Tak boleh korban di sini, korbanlah di mana-mana, ada banyak di tempat luar negara apa semua orang buat lah tuan. Sebab kita takkan dapat patah balik. Kita takkan boleh buat korban untuk tahun lepas, tak boleh lah. Tahun ni lah. Azam. Mulai pada hari, siapa yang dah maintain tu okey lah, on lah. Siapa yang belum azam korban ni. Mungkin ada di kalangan anak-anak kita yang mungkin liat sikit semayang ke apa ke, korban bawah nama dia. Mudah-mudahan mazmumah dia akan terkorban, kan? Dan satu lagi sebagai mengakhiri pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitulah saranan supaya jangan potong kuku lagi. Jangan potong kuku lagi, jangan potong rambut, bulu apa semua. Sebab tu tuan-tuan tengok saya hari ni nampak garang sikit kan. Pasal misai tak potong. Sebab apa? Sebab bagi orang yang nak sembelih korban, dia ada korban tahun ni, maknanya dia disunatkan mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i maknanya kalau boleh jangan potong rambut, jangan potong bulu di badan, jangan potong kuku lagi sampailah binatang tu nanti disembelih, baru kita bagi clear habis semua. Kan? Kalau Hanafi, Maliki berat. Kan? Tapi kita kalau terpaksa juga dia kira makruh lah. Kalau Syafi'i makruh lah. Kan? Itu kita mungkin dengar benda ni baru kot. Kan? Sebelum ni dengar. Tapi itulah saya nak sebut pada tuan, saya refresh balik, ingat balik pada tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama, hadis berkaitan dengan Abdullah bin Salam tadi, revise pertemuan yang lalu. Yang kedua, malam ni punya hadis, maknanya 10 malam pertama pada bulan Zulhijjah ini merupakan keutamaan. Allah bagi peluang kedua. Mungkin terlepas yang 10 malam terakhir Ramadan, mungkin kita terlepas. Jangan sia-siakan, especially besok hari Arafah, dan malam ni kalau boleh tuan-tuan jangan ni lah, jangan terlepas lah. Kejutlah, kalau boleh kejutlah isteri, anak-anak kejutlah, bangkitlah, buat kurang-kurang 2 rakaat lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sikit je pun yang kita bincang ni, prime time ni, mana kita sikit je. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini Allah hindarkan kita daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Allah hindarkan kita daripada perkara-perkara yang tidak kita ingini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, kemudian Allah kekalkan keimanan dalam hati kita, dan Allah masukkan kita di kalangan orang-orang yang terselamat daripada api neraka, asbab daripada kecintaan kita kepada majlis ilmu ini. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, salah dan silap saya mohon ampun dan maaf, dan rasanya tak terlalu awal untuk saya ucapkan kullu am wa antum bi khair, selamat hari raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Dan saya kira itu dulu untuk malam yang berbahagia ini. Salah dan silap saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma stawdi' ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsihi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.